Pagi yang berkat ini akan sama-sama kita teliti apa yang dikatakan sebagai berhias. Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan manusia, manusia telah dihias dengan hiasan yang sebaik-baiknya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banding dengan ciptaan makhluk-makhluk yang lain, manusia ini diciptakan dalam ciptaan yang paling cantik, paling sekali sempurna. Pun begitu di dalam Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini. Allah nyatakan dalam Al-Quran bahawa alam ini pun aku hiaskan. Afalam yanzuru ila as-samai fawqakum kaifa banainaha wa zayyannaha. Apakah kamu tidak melihat kepada langit yang aku ciptakan di atas kamu, bagaimana kamu bina langit ini dan bagaimana kami hiaskan langit ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menghias ciptaan-ciptaan dunia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai satu surah di dalam Al-Quran yang dinamakan sebagai surah hiasan, iaitulah surah Az-Zukhruf. Di dalam surah Az-Zukhruf ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bagaimana orang-orang kafir itu menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai malaikat dan malaikat ini perempuan, malaikat ini pula anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah tanya dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ini, apakah kamu jadikan perempuan itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sifat perempuan ini Allah nyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-18. Awaman yansha fil hilyati wa huwa fil khisami ghair mubin. Apakah kamu nak jadikan perempuan itu yang mana tabiat perempuan ini suka berhias, dan kalau dia bergaduh memang dia diam tapi dia berdendam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat ini secara tidak langsung tentang tabiat wanita, iaitulah wanita memang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang suka berhias. Bahkan kalau seorang lelaki nak mencari calon isteri, dikatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi kerana 4 sebab. Antara salah satu daripada 4 sebab ni ialah kerana cantiknya. Jadi dalam Islam sebenarnya tidak menyalahi untuk kita berhias. Jadi apa yang kita akan lihat di sini ialah bagaimana Islam mentakrifkan perhiasan. Bagaimana Islam mentakrifkan cantik. Adakah Islam itu menolak kecantikan, menolak perhiasan sampai kita ni tak boleh perhiasan sebab kita ni orang Islam, jadi kita kena nampak murung, kita kena nampak hitam, kita kena nampak gelap, tak boleh nampak ceria. Dan bagaimana cara nak berhias yang sebenarnya supaya tidak keluar daripada garisan yang telah ditentukan oleh Islam, supaya takrifan cantik dan hiasan itu berada di dalam garisan yang diluluskan oleh syariat. Pertama-tamanya kalau kita lihat dalam ayat Suratun Nahli ayat 14, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menolak bahawa apabila Allah menjadikan laut, maka Allah jadikan di dalam laut itu ada perhiasan yang boleh dikeluarkan untuk manusia dan seterusnya untuk manusia pakai perhiasan tersebut. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbisunah. Allah yang menjadikan laut, dalam laut ini ada ikan yang kamu boleh makan dagingnya, dan ada perhiasan untuk kamu keluarkan yang kamu boleh pakai perhiasan tersebut. Jadi jelas daripada beberapa kerat ayat Al-Quran yang telah sama-sama kita renungi tadi, bermakna Islam tidaklah menyanggah atau menghalang perhiasan. Cuma Islam ada cara bagaimana umat-umat Islam ini dituntut untuk berhias. Bahkan bila ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, isteri solehah tu macam mana?" Isteri solehah tu kata baginda Rasulullah, ialah isteri yang allati tasurruka iza nazarta ilaiha. Kalau kamu tengok dia, kamu rasa seronok tengok dia. Kenapa suami suka tengok isteri? Tentulah sebab isteri tu berhias. Kalau isteri tu comot, ikat rambut pun sengit sebelah, pakai kain batik pun terbalik, takkan suami rasa seronok nak tengok. Jadi yang seronok dilihat oleh suami itu tentulah isteri yang berhias dirinya ini. Jadi sebenarnya perhiasan itu tidak salah di dalam Islam. Bahkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, Allah suka kepada yang cantik. Cuma bagaimana takrifan cantik?
Apakah kita rasa bahawa yang dedah tu cantik? Takrifan kita. Kalau pada takrifan manusia tu dia berbeza-beza, dia relatif. Ada yang kata yang ini cantik, pada setengah pendapat tak cantik. Jadi dia tak sama. Sebab itu kita kena melihat kepada takrifan cantik yang dibolehkan di dalam Islam. Pertama, bila kita cakap tentang adab berhias ini, perlu kita jelas bahawa perhiasan itu sebenarnya bermula di dalam ibadah. Bermula sebagai dasar ibadah. Sebab itu pernah diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Apabila Rasulullah SAW masuk ke Mekah, dilihat bahawa orang musyrikin itu tawaf di keliling Kaabah berbogel. Bila ditanya kepada mereka kenapa berbogel, kami takut nak berhias, takut Tuhan ni tak suka berhias. Jadi kami kalau boleh tak berhias apalah, buat ibadat ni tak ada apalah, tak ada berhias apa, langsung tak pakai baju. Lalu turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, apabila kamu pergi ke masjid, hendaklah kamu berhias. Jadi perhiasan itu sebenarnya bermula daripada kita di masjid, bermula daripada kita bermula ibadah. Dan perhiasan itu termasuklah kulu washrabu, Allah sambung. Perhiasan dalam bentuk makanan, perhiasan dalam bentuk minuman. Wala tusrifu, jangan kamu membazir. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka kepada orang-orang yang membazir. Allah tanya lagi, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Katakan, siapakah yang telah pandai-pandai mengharamkan hamba-hamba aku daripada berhias? Aku tak pernah haramkan, Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Quran. Siapa yang pandai-pandai mengatakan bahawa perhiasan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan atas muka bumi ini semua tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Siapa yang pandai katakan? Kita akan jawab persoalan ini, insya-Allah saudara. Kita bertemu selepas ini untuk menemui jawapannya. My heart is loving you. My heart is just for you. Knowing you. Itu yang dirahmati Allah. Kita menyambung kepada ayat yang Allah bertanya, katakan siapa yang telah mengharamkan hiasan yang telah aku keluarkan kepada hamba aku, wattayyibati minar rizqi, dan benda-benda yang baik daripada rezeki yang aku halalkan. Kenapa kamu pandai-pandai nak mengharamkan? Qul innama harrama rabbil fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang Allah haram tu benda yang tak baik saja. Benda yang baik kenapa kamu nak pandai-pandai haramkan? Jadi berbalik kita kepada apa yang halal, apa yang haram dalam perhiasan ini. Pertama-tamanya sebelum kita cakap tentang soal perhiasan, konsep yang akan kita terus pegang sampai kepada akhir rancangan ini ialah dalam perhiasan, konsep sederhana harus diutamakan. Tapi bagaimana yang kita takrifkan sebagai sederhana? Ada orang kata pakai sampai muka dia tu nampak macam traffic light. Ada hijau, ada kuning, ada merah. Tu sederhana lah dia kata. Ada orang yang kata tak pakai apa, itulah sederhana. Jadi apabila ulama mentakrifkan perhiasan yang dikatakan sederhana, sederhana itu maknanya tidak menyalahi kepada uruf atau adat setempat. Tidak sampai kepada membawa perhiasan itu kepada syuhrah, sampai kita kata kepada terlalu melebih-lebih, sampai jadi pelik pula dalam masyarakat tersebut. Jadi konsep sederhana perlu kita aplikasikan. Dan sebagai tanda bahawa Islam membolehkan wanita itu berhias, Rasulullah SAW telah menyatakan kepada kaum wanita itu dihalalkan sutra dan emas. Kalau wanita itu tak boleh berhias, dia kena pakai yang color yang hitam, dia kena pakai yang kain cotton saja. Mengapa Islam menghalalkan sutra kepada wanita? Yang tidak dibolehkan, diharamkan kepada lelaki untuk memakainya. Jadi, kita lihat di sini bahawa Islam menghalalkan sutra dan emas. Sekali lagi, di dalam kita berhias dengan emas ini, konsep sederhana harus diterapkan. Yang keduanya, perhiasan yang dibolehkan di dalam Islam ini ialah memakai minyak wangi. Ini perlu kita perjelaskan. Di dalam hadis ada menyebut, inna tibar rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibin nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Hadis sahih. Perhiasan atau minyak wangi lelaki ini adalah yang baunya jelas tetapi tidak ada warna. Orang laki-laki tak boleh pakai yang warna-warna. Maknanya perhiasan yang berwarna lah. Maksudnya macam hias muka dengan warna dan sebagainya. Tapi minyak wangi dia tu yang baunya kuat. Dan minyak wangi bagi wanita pula kata Rasulullah SAW yang baunya
tak begitu jelas. Baunya itu sederhana, tetapi yang lebih tampak kepada warnanya. Jadi bila kita cakap tentang perhiasan dari segi warna ini, pertamanya kita tengok ulama menjelaskan perhiasan wanita itu pertamanya pada muka. Itu yang disebut di dalam ayat itu, illa ma zahara minha, dalam surah daripada Al-Quran menceritakan bahawa hendaklah kamu, perhiasan kamu itu tidak ditampilkan kecuali ma zahara minha, apa yang nampak. Allah tak cerita. Tetapi ulama memperjelaskan yang mana maksud illa ma zahara minha, apa yang nampak itu ialah apa yang boleh dinampakkan dari segi muka, di tapak tangan, dan setengah pula mengatakan tapak kaki dan juga pakaian luar wanita. Jadi di muka bolehlah dihiaskan dengan apa yang patut dihiaskan di muka. Dan begitu juga di tangan, dihias dengan inai, dihias dengan gelang, dihias dengan cincin, dihias dengan pelbagai. Dan bila kita bercakap tentang perhiasan muka ini, hendaklah kita tahu bahawa perhiasan tadi disebutkan, hendaklah perhiasan itu sederhana dalam arti kata tidak menyalahi kepada uruf atau adat masyarakat setempat. Jadi kalau bukan jadi adat masyarakat kita ni pakai subang di hidung, kalaulah kata itu bukan masyarakat kita, maka perhiasan itu dikira menyalahi kepada tuntutan masyarakat setempat. Tapi kalau kita pergi duduk di India, tak jadi masalah lah, sebab itu memang perhiasan dia pakai begitu. Ya. Jadi dalam Islam itu dibolehkan perhiasan luaran sahaja untuk ditampilkan. Perhiasan dalaman itu untuk suami. Untuk suami, perhiasan dalaman apa pula? Hiaslah, nak hias pusat, subang pusat ke subang apa nak hiaslah yang itu. Itu dalaman, suami kita boleh tengok. Tapi yang luaran ini, sampai ada di antara kita yang hias pula sampai bukan takat subang hidung, subang kening pun ada. Tak cukup dengan subang kening, keluar pula sekarang ni subang mulut. Tampal habis subang di mulut tu. Perhiasan ini menyalahi kepada uruf yang mana memang masyarakat Melayu Islam di negara kita tidak melakukannya, maka dikira sebagai menyalahi daripada tuntutan masyarakat setempat. Dan begitu juga bila kita bercakap tentang perhiasan tadi, ya, ada hadis yang secara teksnya ataupun secara nasnya menyatakan apa yang kita tak boleh gunakan untuk perhiasan. Hadis ini menyebut la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni wal mughayyirat li khalqillah. Hadis ini menyatakan dengan terang, hadis ini hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala melaknati wanita yang minta ditatu badannya, dan wanita yang menjadi pentatu, maknanya membiarkan dirinya ditatu, dan yang juga buat kerja tatu, dan wanita yang membiarkan alis matanya itu dibuang, dan yang buat kerja buang, dan wanita yang mengasah giginya untuk cantik, dan wanita yang mengubah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini perlu kita perjelaskan dengan begitu mendalam supaya kita faham makna. Pertama, soal tatu tu dah jelas saya kira. Yang kedua, soal alis. Ini bila kita merujuk kepada hadis-hadis yang menceritakan masyarakat Arab ketika itu, dia buang alis dia langsung. Buang ni kata orang kening, lukis balik, tak puas hati cara Allah Subhanahu taala bagi, lukis balik, buang semua, lukis balik. Itu tak dibolehkan, termasuk di antara orang-orang yang dilaknati. Tapi kalau alis tu sampai tumbuh tempat yang tak perlu tumbuh, alis tumbuh sampai ke tengah hidung ni, yang tu bolehlah cabut sebab bukan tempat dia tumbuh. Tu tak jadi masalah. Alis bertemu alis sampai tak tahu yang mana satu, kening kanan, kening kiri bertemu, maka dibolehkan sekadar menampakkan apa yang sepatutnya dia tumbuh. Dan kita akan berbincang tentang bagaimana dikatakan mengubah kejadian Allah. Buang jerawat itu mengubah kejadian Allah ke? Kita akan berbincang dengan lebih lanjut, insya-Allah selepas ini. My heart is loving you. My heart is just for you. Yang dibolehkan di dalam Islam, terutamanya kepada wanita, yang mana kita telah sama-sama mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW secara teksnya, secara nasnya menjelaskan apa yang tak dibolehkan untuk perhiasan. Jadi tadi kita bincangkan soal kening. Yang ketiganya ialah orang yang mengasah gigi ini untuk cantik. Ini perlu diperjelaskan. Mengasah gigi di zaman jahiliah dulu dilakukan oleh orang Arab ini dengan tujuan supaya menaikkan seri pengantin ini, di mana mereka samakan gigi.
Mungkin ada di antara kita yang bertanya, habis macam mana yang kita buat di klinik gigi, braces, orang jongang, betulkan balik gigi yang tak elok dibetulkan, gigi yang itu termasukkah di dalam apa yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maksud yang hadis ini sebut yang dilaknat ini ialah zaman dulu tu dia sengaja buat itu untuk jadikan sebagai tarikan kepada pengantin. Kalau merujuk kepada soal perubatan, ya, gigi pada asalnya tak jongang, tapi yang dia punya tu jadi jongang, jadi nak betulkan balik jadi tak jongang, dia tak masuk dalam perbuatan yang dilaknati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dikira. Begitu juga yang dikatakan yang mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mengubah kejadian asal. Tafsiran kepada hadis ini mengatakan maknanya menukar jantina. Bukanlah makna Tuhan dah bagi nak buat macam mana tiba-tiba naik bisul besar pun di pipi. Allah tak boleh ubah lah, tak boleh ubat, tak boleh ubah pula ni kejadian Tuhan. Bukan. Treatment kepada membuat ubat itu tak jadi masalah. Ni ubah. Hidung memang Tuhan jadi macam tu dah, memang hidung penyet. Nak bagi tinggi, tak puas hati. Ya, bibir memang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tebal, nak nipis. Itu tak boleh mengubah kepada kejadian asasi yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak dibolehkan. Apa yang penting di sini kita tengok, perhiasan sebenarnya tidak dilarang oleh Islam, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada yang indah. Cuma perlu kita pastikan bahawa hiasan ini tuntutan kepadanya ialah hiasan luaran. Memakai tudung itu hiasan. Itulah yang dikatakan berhias secara Islam. Bukan makna kata bila berhias kita tak pakai. Itu salah kepada takrifan. Tetapi secara luaran yang Allah benarkan di muka, setakat yang tidak sampai kepada melebihi sederhana, tidak menyalahi kepada syuhrah sesuatu tempat atau uruf, dibolehkan. Hadis menyebut, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta ka'annakum syammah fin nasi fa innallaha la yuhibbul fahsya wala tafahush. Kamu pergi dekat orang, betulkan pakaian kamu, betulkan cara kamu, supaya kamu ini menjadi tanda, kamu menjadi tahi lalat dalam masyarakat. Orang nampak, Masya Allah, orang Islam ini bersih, imejnya cantik. Allah tak suka kepada tafahush, orang yang nampaknya selekeh begitu. Ini kita keluar, poket baju pun keluar jalan, pakai baju pun sengit-sengit, pakai baju pun yang tak bergosok, pakai tudung pun yang keduk-keduk. Jadi Islam suruh kita perbetulkan yang elok. Dan Islam menggariskan yang dikatakan perhiasan itu sebenarnya bermula daripada kebersihan. Lalu hadis menyatakan 10 perkara yang termasuk daripada manusia kembali kepada kebersihan yang fitrah, kepada perhiasan diri. Pertamanya ialah qafasus syarib. Ini termasuk lelaki dan perempuan. Lelaki kalau ada yang ada kumis, yang ada misai, diperbetulkan misainya dengan baik. Jadi hias ni bukan orang perempuan saja. Lelaki pun kalau ada misai kena jaga. Jangan biar misai itu sampai tutup mulut, sampai isteri tengok cakap ke tak cakap. So dengar bibir tak nampak, punya panjang. Jadi Nabi kata jaga. Kalau ada misai, jaga. I'fa'il lihyah. Kalau yang nampak janggutnya tumbuh elok, jaga janggut tu dengan elok, bela dengan elok. As-siwak, menggosok gigi, menjaga mulut supaya tidak berbau bila bercakap. Itulah perhiasan manusia, bermula daripada kebersihan. Jaga mulut kita, jangan sampai bila kita bercakap pun orang berasa malas nak bercakap dengan kita. Istinsyaq, jaga hidung, sentiasa hidung ini dibersihkan, disedut air, dikeluarkan air supaya hidung ini bersih. Termasuklah juga jaga hidung. Kita jagalah kalau nampak bulu hidung tu dah panjang, potonglah ni, duk cakap dengan orang bulu hidung tu duk keluar menjala. Islam suruh kita berhias diri, potong benda-benda yang sampai nampak tak elok. Image orang Islam kena dijaga. Qasul asafir, memendekkan kuku supaya mudah dijaga, supaya tidak ada kuman di dalamnya. Ini fitrah. Ghaslul barajim, membasuh sendi-sendi kita. Di mana sendi-sendi yang ada selalu senang ditemui daki, kita basuh dengan bersih. Dan seterusnya natfil ibti, membersihkan terutamanya di bahagian ketiak. Ini yang perhiasan Islam. Muka cantik, pakai makeup tapi bau ketiak busuk, dalam Islam dia tak iktiraf. Sebab dia bermula daripada kebersihan. Halqul anati, dan juga menjaga bulu ari-ari dan sebagainya yang disebut terakhirnya intifasil ma', yaknilah kita mencebok air, maknanya orang yang rajin mandi.
rajin membersihkan tubuh badannya. Jadi dilihat di sini bahawa konsep Islam bila bercakap tentang berhias ini, hendaklah pertamanya menuruti kepada apa yang digariskan Islam. Ada perkara-perkara yang secara tekstualnya itu diharamkan oleh Islam, yang mana Allah melaknati cara perhiasan. Selain daripada itu, asalkan kita memegang kepada konsep sederhana, Islam tidak melarang. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita semua, terutamanya kepada kaum wanita dalam Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Apakah yang dikatakan berhias menurut kepada cara jahiliah? Tafsiran kepada ayat ini dibuat oleh Ibnu Abbas. Bagaimana wanita-wanita di zaman jahiliah dulu pakai cantik itu memang tujuannya nak menarik syahwat lelaki. Tetapi kalau kita berhias, pertamanya menurut apa yang digariskan oleh Islam, keduanya terus berpegang kepada konsep bersederhana, dan yang ketiganya kita tahu bahawa kita buat itu kerana tuntutan Islam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berhias kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu cantik ataupun suka kepada yang cantik, maka disebut dalam suratul Baqarah ayat 224, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Tidak menjadi masalah wanita ini tadi berhias dengan cara yang dibolehkan di dalam Islam. Jadi insya-Allah dengan penerangan ini jelaslah kita bahawa Islam tidak menyanggah ataupun tidak sampai mengatakan bahawa perhiasan itu haram. Insya-Allah dengan penjelasan ini kita mendapat imej orang Islam yang cantik dan yang berhias menurut tuntutan syar'i. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu, munajat hamba padamu mengharap kasih sayangmu. Carilah ilmu mengenal Allah, tanamkan takut neraka Allah, semaikan harap syurga Allah, carilah keredaan Allah. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habiballah, walau tak pernah bersua cintaku tetap membara. Rinduku ya Rasulullah, padamu ya Habiballah, engkaulah buah hatiku, engkaulah kekasih Allah. Alangkah indah peribadimu, tidak tergambar mulia akhlakmu. Engkaulah Rasul pilihan Allah, bawa rahmat seluruh alam.